Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manif FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk program Talaki Safinatun Najah petang ini akan menyambung pembicaraan rukun iman yang ke-6. Menggunakan kitab Safinatun Najah. Kalau hak edisi Jawinya, muka surat 2 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terjemahan dia, dan keenam daripada 6 rukun iman, percaya pada takdir Allah. Baik adalah takdir Allah. Baik iman dan ta'ah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jahat takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jahat ni kufur dan maksiyah. Kekufuran dan kemaksiatan yang berlaku adalah datang daripada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dan jahat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni daripada kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan sifat ilmu, yang dipanggil qada. Dan daripada Allah, yakni daripada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah, yang dipanggil qadar. Jadi rukun iman yang ke-6 keluar 2 pegangan. Yang pertama, beriman dengan qada Allah dan beriman dengan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara baik yang berlaku, iman dan ta'ah. Perkara jahat yang berlaku, kufur dan maksiyah. Perkara yang berlaku di bumi, di langit, perkara yang berlaku di dunia, di akhirah, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, kesemuanya datang daripada qada, kehendak, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dan daripada qadar, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Jadi perincian berkaitan dengan qada dan juga perincian berkaitan qadar, alhamdulillah telah selesai. Jadi bermula selok hak minggu lepasnya, saya sudah masuk membicarakan berkaitan dengan ikhtiar dan kasbun. Ikhtiar, pilihan hati seseorang hamba. Kasbun, usaha perbuatan seseorang hamba. Hamba di sini manusia, jin dan malaikat itu hamba. Jadi pilihan hamba dan perbuatan hamba di sisi pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga di sisi pegangan yang terpesong
pegangan yang sesat, pegangan Qadariyah dan pegangan Jabariyah. Jadi untuk minggu ini sudah masuk di slot yang ke-28 pada pembicaraan rukun iman yang ke-6. Jadi minggu lepas slot yang ke-27 saya sudah masuk membicarakan berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Kemudian minggu lepas saya pergi kepada ikhtiar, ikhtiari dan ittirari. Ini saya ulang secara ringkaslah. Kalau sidang pendengar nak lebih jelas, sidang pendengar kena mengikuti dalam FB Money FM hok minggu lepas. Jadi ikhtiari ini perbuatan hamba yang zahirnya mari daripada pilihan. Yang banyak berlaku dalam perbuatan hamba ni, gerak, diam, bangun, duduk contohnya, datang daripada ikhtiar hati. Ikhtiar mana hamba memilih. Satu lagi dipanggil perbuatan ittirari. Ittirari ni perbuatan yang terjadi. Perbuatan tu berlaku daripada, perkara tu berlaku dari perbuatan seorang hamba. Tapi hamba tidak memilih. Contoh yang saya datangkan minggu lepas, terjatuh, tersepak. Itu semua dipanggil perbuatan ittirari. Yang mana dari sisi pegangan ahli sunnah, pegangan Qadariyah, Jabariyah pada perbuatan ittirari ini sama, sepakat. Ianya adalah qada dan qadar Allah tanpa disandarkan kepada pilihan seseorang hamba. Sepakat perbuatan ittirari, terjatuh, tersepak adalah qada dan qadar Allah, langsung tidak disandarkan ikhtiar kepada seseorang hamba. Ahlussunnah wal Jamaah sama, Qadariyah sama, Jabariyah sama. Yang terpesong antara pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dengan pegangan Qadariyah dengan pegangan Jabariyah adalah berkaitan dengan perbuatan ikhtiari. Perbuatan hamba yang datang daripada pilihan hamba sendiri. Sebagaimana saya tekan minggu lepasnya, kita sudah permati, kita sudah kejap dah di tajuk rukun iman yang ke-6. Kita nak bicara bab ikhtiar dan usaha ini, kita sudah permati, perkejap di rukun iman yang ke-6. Sekalian perkara yang berlaku adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali walaupun sebesar zarrah. Sekian berlaku qada dan qadar Allah. Kemudian saya sentiasa sebut sebagaimana dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah, terdetik di hati seseorang hamba untuk melakukan satu-satu perkara adalah qada dan qadar Allah. Berkelip mata hamba adalah qada dan qadar Allah. Sekalian perkara qada dan qadar Allah terdetik di hati hamba untuk melakukan satu-satu perkara, jelas qada dan qadar Allah. Berkelip mata memandang, qada dan qadar Allah. Ni hak kejap dah kita mati, kejap di rukun iman ke-6. Walaupun kita pergi nanti pada ikhtiar dan usaha, di sisi Ahlussunnah wal Jamaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan usaha perbuatan, tapi jangan lari daripada tajuk rukun iman yang ke-6 yang hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah. Terdetik di hati pun qada dan qadar Allah sama telah pilihan hati. Berkelip mata memandang pun qada dan qadar Allah sama telah usaha gerak diam hamba untuk melakukan perbuatan-perbuatan. Ianya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa beza perbuatan ittirari itu dengan ikhtiari? Pada hakikinya perbuatan ikhtiari tetap perbuatan ittirar. Ikhtiari hanya pada zahir, berpegang hamba ada pilihan hanya kerana ayat Al-Quran
menyandarkan perbuatan pada hamba. Hakikinya, pilihan dan perbuatan hamba tetap ittirar. Apa dia ittirar? Sekaliannya adalah terikat dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan ittirari, ahli sunnah, qadariyah, jabariyah sama. Qada dan qadar Allah langsung tidak disandarkan kepada pilihan seseorang hamba. Perbuatan ikhtiari di sisi ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi hakikinya pilihan hamba tetap ittirar. Ianya tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar hanya pada zahir. Pada hakikinya tetap ittirar. Semuanya terikat dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Tuhfatul Murid didatangkan ibarat mukhtarun zahira majburan batina. Pada zahir sahaja hamba memilih, tapi pada hakikinya tetap terikat dipaksa dengan qada dan qadar Allah. Hakikinya tetap ittirari, tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perbuatan ittirari 100% qada dan qadar, perbuatan ikhtiari 100% qada dan qadar. Sebab sekalian perkara tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, ianya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak pergi pada pembicaraan bab ikhtiar hamba ni di sisi ahli sunnah wal jamaahnya, kita kedah mati dah, kejak dah rukun iman yang keenam, sekian perkara adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk diri pilihan hamba, termasuk diri gerak dia hamba berusaha adalah qada dan qadar Allah. Hakikinya hamba tidak ada apa-apa peranan. Sebab apa? Sebab sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana saya sebut selok minggu lepasnya, nak jaga daripada permati kejak di rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar Allah, nak jaga takut terundur kepada akidah Jabariyah. Akidah Jabariyah, sekalian qada dan qadar Allah, langsung tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pada hakikinya memang hamba langsung tidak ada pilihan dan perbuatan. Hakikinya memang Jabariyah hakikinya, sebab memang hamba langsung tidak ada pilihan dan perbuatan. Tetapi apabila hakikinya hamba langsung tidak ada pilihan dan perbuatan, kenapa wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan? Kerana banyak dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Ta'ala menyandarkan perbuatan kepada hamba. Sekalian qada dan qadar. Allah jua khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara, keesaan Allah pada perbuatan. Mentauhidkan Allah pada perbuatan, sama sekali tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Terdetik di hati hamba adalah perbuatan Allah. Sama telah hamba memilih, ianya adalah perbuatan Allah. Berkelip mata memandang, perbuatan Allah. Gerak diam hamba untuk berusaha, tetap perbuatan Allah. Keesaan Allah pada perbuatan, sama sekali tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyirikkan Allah pada perbuatan itu golongan musyrikun. Amal ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian qada dan qadar, keesaan Allah pada perbuatan. Tapi kenapa dalam ayat Quran banyak menyandarkan perbuatan pada hamba? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya akan pekerjaan Allah. Kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhirah. Kita hanya imani sebagaimana Al-Quran menyandarkan perbuatan kepada hamba. Ayat Al-Quran jelas dah.
Sekalian qada dan qadar itu jelas dah pada kita pembicaraan kita terdahulu. Selok-selok yang terdahulu sudah jelas. Didatangkan dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Hak rukun iman yang keenam. Sekalian qada dan qadar Allah sudah jelas dengan dalil ayat Quran dan hadis Nabi. Tapi dalam Al-Quran menyandarkan perbuatan kepada hamba. Walaupun pada hakikinya perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah. Walaupun hakikinya perbuatan hamba tetap keesaan Allah pada perbuatan. Allah menyandarkan perbuatan pada hamba, maka ahli sunnah wal jamaah berpegang dengan akidah Al-Quran. Maka di sisi ahli sunnah jamaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Jadi apabila Jabariyah hanya berpegang sekalian qada dan qadar Allah, hakikinya betul. Tapi tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun jelas dalam Al-Quran menyandarkan pilihan dan perbuatan hamba, mana Jabariyah dia tidak berpegang dengan akidah Al-Quran. Sebab itulah akidah Jabariyah, akidah yang terpesong, yang sesat daripada jalanan ahli sunnah wal jamaah. Jalanan ahli sunnah wal jamaah adalah akidah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jelas dalam ayat Al-Quran dalam suratul Fatihah yang kita baca pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah kami sembah, dan akan dikau ya Allah kami minta pertolongan. Akan dikau ya Allah kami yang sembah, dan akan dikau ya Allah kami yang minta pertolongan. Jelas dalam suratul Fatihah Allah menyandarkan sembahyang tu kepada hamba. Kami yang menyembah. Allah Subhanahu Wa Taala jelas menyandarkan minta tolong tu kepada hamba. Kami yang minta tolong. Akan dikau jua kami sembah, dan akan dikau jua kami minta pertolongan. Maka bila Al-Quran suratul Fatihah menyandarkan sembahyang dan minta tolong tu kepada kami, kepada hamba, maka di sisi ahli sunnah jemaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan pada pengabdian diri kepada Allah, pada minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi diri pilihan hamba menyembah Allah, minta pertolongan kepada Allah, tetap qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah lah Rabbil alamin. Allah ni Rabb, Tuan yang hakiki bagi sekalian alam. Allah yang menjadikan, Allah yang mengatur, Allah yang mencipta, Allah yang segala-galanya. Berarti diri pilihan dan perbuatan hamba tetap perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakiki kita berpegang sekalian qada dan qadar Allah. Allah menyandar kepada hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat lain banyaklah menyandarkan perbuatan pada hamba. Contoh ayat ni saya datangkan beberapa ayat sajalah. Yang Allah Ta'ala menyandarkan perbuatan usaha kepada hamba. Contohnya yang biasa dibaca di dalam wirid sembahyang. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi seseorang balasan baik atas perbuatan baik yang diusahakannya, dan bagi seseorang balasan buruk atas keburukan yang diusahakannya. Bagi seseorang atas balasan kebaikan atas kebaikan yang diusahakannya. Seseorang yang usahakan kebaikan akan dapat balasan kebaikan pada hari akhirat. Dan bagi atas seseorang balasan buruk daripada perbuatan jahat, usaha jahat yang dilakukan oleh seseorang. Jadi Allah menyandarkan perbuatan baik kepada usaha seseorang. Allah menyandarkan perbuatan buruk, perbuatan jahat kepada usaha seseorang. Mana wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan pada perbuatan baik dan juga pada perbuatan jahat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah." Apa-apa kebaikan yang kamu perbuat, nescaya Allah mengetahui. Apa-apa kebaikan, Tuhan kata, yang kamu perbuat,
Kamu perbuat kebaikan, nescaya Allah mengetahui. Jadi Allah menyandarkan perbuatan baik kepada seseorang hamba. Jadi banyak lagi lah ayat-ayat lain. Contohnya ayat yang biasa dibaca, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak mengubah barang yang pada satu kaum, melainkan kaum tu merubah akan dirinya sendiri. Allah tidak merubah barang yang ada pada kaum tu, melainkan kaum tu merubah sendiri. Jadi Allah menyandarkan kaum itulah yang merubah daripada kebaikan kepada keburukan, daripada keburukan kepada kebaikan. Hamba tu yang kaum tu yang merubah. Jadi Allah menyandar kepada kaum yang merubah. Maka wajib berpegang. Hamba ada pilihan pada berubah melakukan kebaikan, pada berubah melakukan kejahatan. Jadi kita berpegang, hamba, kaum ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan kaum berubah daripada keburukan kepada kebaikan, daripada kebaikan kepada keburukan, tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Zahirnya kerosakan di lautan dan daratan bima kasabat aydin nas, dengan barang yang diusahakan oleh tangan-tangan manusia. Manusia yang usahakan. Jadi zahir kerosakan di lautan dan daratan adalah dengan sebab usaha yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Jadi Allah menyandarkan. Maka wajib berpegang. Manusia ada pilihan dan perbuatan. Tapi jangan larilah daripada tajuk rukun iman yang ke-6. Sekalian qada dan qadar Allah. Jadi tangan manusia melakukan kejahatan di daratan dan lautan, qada dan qadar Allah. Jangan larilah daripada tauhid. Mengesakan Allah pada perbuatan. Pelihara akidah molek. Jangan mensyirikkan Allah pada perbuatan. Janganlah pula berpegang manusia itulah semata-mata yang melakukan kejahatan, bukan perbuatan Allah. Itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Musyrikun aman ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah berpegang hamba ada pilihan, kerana banyak ayat-ayat Quran menyandarkan perbuatan pada hamba. Tapi hakikinya balik kepada rukun iman yang ke-6, sekalian qada dan qadar Allah. Jadi Jabariyahnya tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Qada dan qadar Allah sekaliannya pada hakikinya betul. Tapi tidak berpegang dengan banyak ayat yang menyandarkan perbuatan kepada hamba. Itu Jabariyah. Tapi hakikinya betul lah Jabariyah pada hakikinya. Majbur batinan. Pada hakikinya memanglah dipaksa terikat dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita duduk mati kejap rukun iman yang ke-6 ni, nak kena jaga takut terundur pada akidah Jabariyah. Apabila permati kejap di rukun iman yang ke-6, pastilah terpelihara daripada akidah Qadariyah. Yang mana akidah Qadar ni lebih sesat daripada akidah Jabariyah laginya. Akidah Jabariyah, akidah yang fasik, akidah yang bid'ah, akidah yang berdosa besar, akidah yang bid'ah yang bercanggah dengan akidah Al-Quran, yang banyak menyandarkan perbuatan kepada hamba. Tapi tidak ada ulama yang mengkafirkan akidah Jabariyah. Adapun akidah Qadar yang nanti saya akan bicara, jelas mensyirik, jelas tidak berpegang dengan rukun iman yang ke-6, sekalian qada dan qadar Allah. Ada perkara yang berlaku yang bukan qada dan qadar Allah, yang jelas tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan, mensyirikkan Allah pada perbuatan, yang khilaf ulama. Akidah Qadariyah ni sama ada kafir, kekal neraka selama-lamanya, ataupun akidah yang fasik lagi mubtadi', akidah yang berdosa besar, akidah yang bid'ah yang sesat, amal ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang yang boleh kita terimalah
Timbulnya rasa pening. Bukan akidah Qadariyah. Akidah Jabariyah lah sepatutnya timbul. Yang saya biasa jumpanya, pening Ustaz kita wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tiba-tiba pilihan dan perbuatan, qada dan qadar Allah. Memanglah itu rukun kenang, kenapa nak pening pula? Terkadang, betul lah Ustaz kami pun berpegang. Sekalian qada dan qadar. Sekalian qada dan qadar ini, tidak ada isu. Kami pun berpegang. Sekalian qada dan qadar tak ada isu dah. Sekian qada dan qadar. Tetapi kenapa ikhtiar usaha hamba pun hakiki qada dan qadar? Jadi sepatut tak timbul dah. Keliru seumpama tu. Kalau betul-betul berpegang, sekalian qada dan qadar tak timbul dah keliru. Nak pergi pada akidah Qadariyah. Yang timbulnya, sekalian qada dan qadar. Tidak berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Itu salah akidah tu. Tu Jabariyah. Kelirunya saya. Dan sekiranya qada dan qadar, kenapa lagi nak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan? Hamba tak ada apalah. Tuhan belaka. Tuhan. Salah gitu. Itu akidah Jabariyah. Salahnya di mana? Sekalian qada dan qadar. Keesaan Allah pada perbuatan. Ni ada jalan sikit kalau muskil. Maka diperjelaskan. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan hamba, qada dan qadar Allah, kerana ayat Al-Quran menyandarkan perbuatan kepada hamba. Itu nak kena perjelas. Sebab mungkin timbul muskil. Kenapa lagi wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, hakikinya qada dan qadar? Jabariyah lah sepatutnya. Hamba tak ada apa Tuhan. Hakikinya betul. Tapi salah. Kalau tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Salah. Kenapa salah? Sebab ayat Al-Quran banyak menyandarkan perbuatan pada hamba. Muskil kot tu. Kenapa Jabariyah salah? Kenapa ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan? Walah, permati dah, perkejap dah, di rukun nikmat yang keenam, sekalian qada dan qadar Allah. Ada pun nak muskil ke pergi pada qadariyah tu pelik jadinya. Sekalian qada dan qadar Allah. Saya pegang dah, tak ada isu. Tetapi kenapa pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah? Tak akan timbul muskil tu. Kalau betul-betul permati, perkejap. Sekalian qada dan qadar Allah. Terdetik di hati, qada dan qadar Allah. Berkelima mata mandang, qada dan qadar Allah. Pilihan dan perbuatan hamba, jelaslah qada dan qadar Allah. Kenapa nak muskil? Ni pelik kalau muskil seumpama ni. Yang muskilnya, kenapa akidah Jabariyah salah? Yang muskilnya, kenapa permati perkejap sekalian qada dan qadar, ahli sunnah tetap wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Itu kalau munasabah timbul muskil. Kerana ayat Al-Quran menyandarkan perbuatan pada hamba. Jadi apabila pergi kepada ahli sunnah jamaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan hanya pada zahir sahaja, tiba-tiba golongan Qadariyah dia terlajuk. Dilari daripada rukun iman ke-6 sekalian qada dan qadar, bahkan lari daripada mentauhidkan Allah pada perbuatan, bahkan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Apabila ayat Al-Quran menyandarkan perbuatan kepada hamba, maka qadar pun berpegang perbuatan hamba itu adalah perbuatan hamba sendiri. Allah letak dah upaya pada hamba. Allah letak dah kudrah pada hamba. Allah letak dah upaya pada hamba. Sampai masa hamba yang memilih sendiri, bukan lagi perbuatan Allah. Sampai masa hamba yang usaha sendiri gerak diam, bukan lagi perbuatan Allah. Sampai masa gerak diam hamba itulah yang menghasilkan perbuatan hamba, bukan lagi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi qadariyah ni dia lari daripada rukun yang ke-6. Nabi bersabda, wabil qadari kullih. Dan engkau beriman dengan qadar perbuatan Allah kullih, sekaliannya. Tiba-tiba pilihan hamba, hak hamba mutlak, bukan hak perbuatan Allah. Gerak dia hamba berusaha,
adalah perbuatan hamba mutlak, bukan lagi qadar perbuatan Allah. Berhasilnya perbuatan hamba sendiri, bukan lagi qadar perbuatan Allah. Jadi lari daripada rukun keenam, bahkan lari daripada mentauhidkan Allah pada perbuatan, bahkan mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirik macam mana? Allah hanya letak upaya pada hamba, habis perbuatan Allah. Memilih hamba sendiri, bergerak usaha hamba sendiri, menghasilkan perbuatan hamba sendiri dengan kudrah yang Allah letak pada hamba. Ini yang kita bicara dahulu, dipanggil kam muttasi pada perbuatan, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Jadi perbuatan Allah hanya letak kudrah, tenaga, upaya pada hamba. Lepas itu, tidak ada lagi lah qadar perbuatan Allah. Hamba memilih sendiri, hamba berusaha sendiri, hamba menghasilkan perbuatan sendiri dengan kudrah, tenaga yang Allah letak di hamba. Kudrah, qadar. Maka dia panggil qadariyah. Dia panggil qadariyah, qadar, kudrah, dengan bahawa kudrah di hamba yang Tuhan letak, yang memilih, yang berusaha, yang menghasilkan perbuatan hamba. Ini qadariyah ni khilaf ulama kafir ataupun fasik lagi mubtadi'. Jadi, hak qadar ni hak muskilnya. Kalau betul berpegang dengan rukun iman keenam, ayat Al-Quran jelas, hadis Nabi jelas, sekalian qada dan qada Allah jelas, keesaan Allah pada perbuatan. Tiba qadar ni dia terlajuk pergi kepada hamba ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan hamba, hak hamba sendiri. Bukan lagi qadar perbuatan Allah, bukan lagi keesaan Allah pada perbuatan. Jadi, itu cerita secara cara Qadari, Jabariyah, Ahlussunnah, Qadariyah. Jadi kita pun fokus balik. Ahlussunnah wal Jamaah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Jabariyah langsung tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah. Berhasil usaha hamba tetap qada dan qadar Allah. Qadariyah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba mutlak, yang membebaskan, yang memilih, yang berusaha, yang menghasilkan perbuatan. Jadi Ahlussunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Jabariyah tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Ahlussunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Qadariyah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi dia terlajuk pilihan dan perbuatan hamba lah sendiri yang menghasilkan perbuatan hamba. Jadi Ahlussunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan hanya pada zahir. Pada batin hakiki tetap balik kepada Jabariyah. Jabariyah terpesong kerana dia tolak hak zahir. Yang zahirnya hamba ada pilihan dan perbuatan, ayat Al-Quran menyandarkan pilihan perbuatan pada hamba, Jabariyah tolak hak zahir. Yang ambil hak batin sahaja. Ahlussunnah berpegang hak zahir, hamba ada pilihan dan perbuatan. Ahlussunnah berpegang hak batin, pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Qadariyah berpegang pada zahir, hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba, hak batin hakikinya, qada dan qadar Allah. Qadariyah ni ditolak hak batin pula. Jadi Jabariyah ambil hak batin sahaja, sekalian qada dan qadar Allah, tak ambil hak zahir, hamba ada pilihan dan perbuatan. Qadariyah ambil hak zahir sahaja, hamba ada pilihan dan perbuatan. Hak batin pilihan dan perbuatan hamba tetap perbuatan Allah. Qadariyah ditolak hak batin. Jadi Ahlussunnah hak zahir, hak batin ambil kedua-dua. Ahlussunnah duduk tengah. Pada batin hakiki sekalian qada dan qadar Allah. Tapi pada zahirnya hamba ada pilihan dan perbuatan. Ayat Al-Quran banyak menyandarkan pilihan dan perbuatan kepada hamba. Jadi hak zahir hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi tetap hak batin hakikinya, pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi saya datangkan ayat-ayat jelas dari situnya Ahlussunnah, Qadariyah dan Jabariyah. Ahlussunnah
ambil zahir dan ambil batin. Jabariyah ambil batin saya, tak ambil zahir. Qadariyah ambil zahir saya, tidak ambil batin. Jadi letak ahli sunnah tu letak molek. Kemudian dalil. Kita balik semula kepada dalil ahli sunnah wal jamaah. Tadi saya ambil dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Itu pada satu surah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hak Tuhan belaka lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in disandarkan kepada hamba. Itu satu surah ayat yang berlainan. Kita ambil molek sini pula pada satu ayat. Pada satu ayat. Contohnya ayat wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Surah Al-Anfal ayat ke-17. Satu laginya surah As-Saffat ayat ke-96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu dua ayat yang saya ambil. Di situlah zahir, di situlah hak batin hakiki pegangan ahli sunnah wal jamaah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika peperangan Hunain dengan Puak Hawazin selepas pembukaan kota Mekah. Ketika engkau lontar, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang memasukkan pasir dalam mata orang kafir. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad, itu pada batin hakiki. Iz ramaita, ketika engkau lontar, itu pada zahir. Walakinnallaha rama, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang memasukkan pasir dalam mata orang kafir, itu pada batin hakiki. Jadi ahli sunnah, batin hakiki berpegang. Pada hakikinya, Allah Ta'ala lah yang menggerakkan tangan Nabi untuk melontar pasir, dan Allah Ta'ala lah yang memasukkan pasir dalam mata orang kafir. Tapi pada zahirnya, Nabi lah yang menggenggam pasir, Nabi lah yang melontar pasir pada puak kafir. Itu hanya pada zahir. Tapi perbuatan Nabi genggam dalam lontar pasir, itulah hakikinya qada dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan bermula Allah Ta'ala menjadikan ia akan kamu, dan Allah Ta'ala yang menjadikan barang yang kamu perbuat. Barang yang kamu perbuat, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang yang kamu perbuat, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakiki. Tapi Allah menyandarkan barang yang kamu perbuat. Berarti kamu ada perbuatan. Pada zahirnya, kamu hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi batin hakikinya, apa yang kamu perbuat tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu lagi nak peringat. Kalau kata minggu ni tak berapa nak kemah molek, InsyaAllah lah di selok akan datang, minggu hadapan insyaAllah, saya akan khulasah kembali lah. Akan letak kembali ahli sunnah, Qadir Jabar, saya akan letak kembali. Maknanya tak sempat minggu ni, tak apa, minggu hadapan saya ulang kembali. Satu lagi yang kita nak kena ingat, kita ahli sunnah wal jamaah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tetapi pilihan dan perbuatan hamba tak berkah. Kena ingat baik, diri pilihan dan perbuatan hamba tetap tak berkah. Qada dan qada Allah. Bukan usaha dan perbuatan hamba tak berkah pada menghasilkan. Bukan pada diri usaha tu. Bukan hamba yang berkah. Pada diri usaha tu, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada menghasilkan usaha hamba, memanglah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata hamba ada pilihan dan perbuatan, tak berkah. Pilihan dan perbuatan hanya pada zahir. Pada hakikinya, pilihan dan perbuatan hamba tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikatakan ahli sunnah wal jamaah, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan mutlak hak hamba. Cuma tak berkah. Mutlak hak hamba. Mutlak ni mutlak hakiki ke atau mutlak lughawi? Kalau mutlak lughawi tak apa. Sebab apa? Sebab pilihan dan perbuatan mutlak hamba, mutlak lughawi. Sebab apa? Sebab al-lughah tu benar ala zahir. Pada zahirnya memang pilihan dan perbuatan mutlak hamba pada zahir. Dan memang pada zahirnya memang hamba yang memilih sebebas-bebasnya. Pada zahir memang hamba yang berusaha sebebas-bebasnya. Tapi hanya pada zahir.
Pada hakiki, tetap qada dan qada Allah. Jangan pilihan dan perbuatan hamba mutlak hakiki, hak hamba. Bukan perbuatan Allah. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma di hujung sahaja menghasilkan perbuatan, barulah perbuatan Allah kembali. Jadi diri memilih diri usaha, mutlak hakiki hak hamba. Berhasil barulah hak Allah Ta'ala. Masih lagi mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyirikkan macam mana? Pilihan dan perbuatan hamba bukan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutlak hakiki perbuatan hamba sendiri. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hamba ada perbuatan hanya pada zahir sahaja. Mutlak pada bahasa saja. Sebab pada zahir, hamba memilih sebebas-bebasnya, hamba melakukan sebebas-bebasnya, tidak terikat. Tapi pada hakikinya, pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kena jaga-jaga pula. Memanglah kita Ahlussunnah wal Jamaah berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, tak bekas. Bukan tak bekas sahaja, hamba. Bekas hasil itu perbuatan Allah. Bukan diri pilihan dan perbuatan hamba hanya bebas pada zahir, mutlak pada zahir. Tapi pada hakikinya, pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk minggu ni tu, maknanya secara pembahagian 3 tu, Ahlussunnah wal Jamaah, Qadiyah Jabariyah tu, insya-Allah lah. Tak selengkap mana pun, sidang pendengar kena mengikuti lagi lah pengajian-pengajian yang lain. Kemudian untuk slot akan datang tu, insya-Allah saya akan peringkaskan lagi hak pegangan Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Macam mana pegangan Qadariyah, macam mana pegangan Jabariyah. Qadariyah ambil zahir, tolak batin. Jabariyah ambil batin, tolak zahir. Ahlussunnah wal Jamaah ambil zahir dan batin. Pada zahir, hamba ada pilihan dan perbuatan mutlak pada zahir, sebebas-bebasnya pada zahir, hamba memilih dan melakukan. Tapi pada batin hakiki, pilihan dan perbuatan hamba qada dan qada Allah. Berhasilnya usaha hamba qada dan qada Allah. Balik kepada rukun iman yang ke-6, sekalian qada dan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik kepada tauhid, mengesakan Allah pada perbuatan. Sekalian perbuatan yang berlaku hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dari Allah, sama sekali tidak ada perbuatan. Ini pada haki pegangan hak rukun iman yang ke-6, serta mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesemua kita diberi pemahaman dengan pemahaman yang sebenar untuk berakidah dengan akidah yang sebenar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wa fahimna famas sabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.